juga tanwin. InsyaAllah pertama sekali kita akan pergi kepada nota kita yang berkaitan tentang idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Ini pertama sekali kita akan lihat kepada makna idgham dari sudut bahasa. Makna idgham daripada sudut bahasa. Idgham daripada sudut bahasa, yakni memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, yakni daripada segi istilahnya ataupun daripada segi hukum tajwidnya, memasukkan huruf yang mati. Apakah huruf yang mati? Yakni huruf nun sakinah ataupun bunyi nun sakinah itu ke dalam huruf yang berbaris, seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid, menjadi satu huruf yang bertasydid ataupun bersabdu, menjadi satu huruf yang bertasydid ataupun yang bersabdu. Okey, baiklah. Di sini kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan idgham. Kita pergi kepada satu-satu makna dulu. Kita pergi kepada asas ataupun kita pergi kepada istilah dulu supaya dapat kita faham apakah yang dimaksudkan dengan idgham. Tadi ditulis idgham dari segi bahasa, maksudnya makna dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa maksudnya memasukkan sesuatu, memasukkan sesuatu. Bila kita masukkan sesuatu, bermaksud kita tidak akan nampak dah huruf sebelumnya. Contohnya, yakni si Ali masuk ke dalam rumah, maka yang akan kita nampak adalah rumah sahaja, tidaklah nampak si Ali itu. Contohnya, yakni memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Maknanya si Ali masuk ke dalam rumah, maka kita tidak akan nampak Ali, kita hanya ada nampak melihat rumah sahaja. Itu istilahnya. Daripada sudut istilah, yakni dari sudut istilah hukum tajwid lah. Maksud istilah ni maksudnya dah termasuk kepada hukum tajwid. Daripada segi maksud istilah adalah memasukkan huruf yang mati. Memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris dan seolah-olah menjadi huruf yang bertasydid, yakni yang bersabdu. Maksud bertasydid itu adalah bersabdu. Ini yang kita nak tekankan di dalam istilah. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham? Apakah yang dimaksudkan dengan idgham? Yakni daripada segi bahasanya, yakni memasukkan sesuatu. Bila dia kata masukkan sesuatu, yakni bermaksud memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris, seolah-olah ia menjadi huruf yang bertasydid. Ingat istilah idgham. Idgham ni maksudnya adalah apa dia? Memasukkan sesuatu. Ini kena penting, ini kena tahu, memasukkan sesuatu. Bila kita kata idgham, dia mesti masuk, jangan tak masuk. Maksudnya apa? Kita akan membaca huruf yang selepasnya. Kita akan membaca huruf yang selepasnya, bukan membaca huruf yang sebelumnya. Yakni daripada sudut istilah, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris, seolah-olah menjadi huruf yang bertasydid ataupun bersabdu. Dia punya formula senang sahaja. Memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris,
Yang pertama sekali, memasukkan huruf yang mati. Ini kita kena tahu apakah yang dimaksudkan huruf yang mati. Ini yang pertama. Yang kedua, ke dalam huruf yang berbaris. Apa benda pula huruf yang berbaris ni? Yang ni kita akan tekankan. Dan yang ketiga, seolah-olah menjadi huruf yang bertasydid. Apa maksud seolah-olah menjadi huruf yang bertasydid? Apa benda pula bertasydid ni? Kenapa boleh jadi bertasydid? Ini juga kita akan tekankan. Baiklah, itu maksud idgham. Ini maksud idgham. Okey, sekarang kita pergi kepada huruf-huruf idgham. Okey, sebelum itu kita pergi kepada formula dia. Okey, dia kata memasukkan sesuatu. Bila dia kata memasukkan sesuatu, bermaksud apa dia? Bila dia kata memasukkan sesuatu, maksudnya apabila nun mati. Bila dia kata masukkan sesuatu, yakni memasukkan huruf yang mati. Apakah huruf yang mati? Yakni kita tahu nun mati. Maksud huruf yang mati adalah nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan, bertemu dengan huruf yang berbaris. Dia kata huruf yang berbaris. Apa benda pula huruf yang berbaris? Huruf yang berbaris ini bermaksud hurufnya adalah huruf-huruf idgham. Apakah huruf idgham? Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ini adalah huruf idgham. Ini adalah huruf idgham. Ini kalau dia kata huruf idgham, apa dia? Ini huruf idgham. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ada 6 huruf idgham. Huruf idgham ada 6 huruf idgham. Kita tak masuk lagi idgham bila guna, idgham ma'al guna. Kita tak masuk lagi. Kita cuma pergi kepada idgham dulu supaya faham apakah yang dimaksudkan dengan idgham. Yakni memasukkan sesuatu. Maksudnya memasukkan nun yang mati ataupun tanwin, bunyi nun mati, ke dalam huruf yang berbaris, sama ada ya, waw, mim, nun, lam, ra. Hurufnya ni, dia ada huruf-huruf dia yang disebut dengan nama huruf idgham. Huruf idgham. Sekarang kita pergi kepada nota kita. Okey, kita pergi kepada nota kita. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah? Okey, huruf idgham ada 6 yang saya sebut tadi. Ya, waw, mim, nun, lam dan ra, yang terhimpun dengan dalam kalimah yarmalun. Ini dia bagi contoh clue yang ringkas lah, ataupun kita boleh ubah mengikut kesesuaian kita punya ingatan. Nak ingat macam mana ya, waw, mim, nun, lam, ra, nak eja macam mana terpulang. Tapi di sini yarmalun. Cuma ingat hurufnya ada 6, ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Okey, itu bab yang pertama tentang idgham secara asas. Sekarang kita pergi kepada apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka dia wajib diidghamkan. Ni maksudnya. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 6 ini, maka dia wajib diidghamkan. Wajib diidghamkan. Maksudnya apa? Wajib dimasukkan. Bila wajib dimasukkan, kita kena tahu bila masukkan jangan baca nun sakinah dan tanwin, tetapi bacalah huruf selepasnya. Seperti istilah Ali masuk ke dalam rumah, yang kita nampak hanya rumah, bukan Ali. Itu maksud istilah idgham. Nanti kita akan lihat macam mana kaedah itu berlaku. Okey, baiklah. Di sini ada masuk
berserta dengan dengung, ataupun masuk dengan tidak mendengungkan. Kita akan lihat di sini. Baiklah. Okey. Bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka wajib diidghamkan. Wajib diidghamkan. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu 6 huruf ini, ataupun bertemu salah satu daripadanya, daripadanya. Bila bertemu salah satu daripadanya, maka ia wajib diidghamkan. Bila salah satu bertemu daripadanya, maka wajiblah dia diidghamkan. Okey. Jangan tak idgham. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada 2 bab. Ada 2 cabang di dalam idgham ini. Satu dipanggil idgham ma'al ghunnah ataupun bi ghunnah. Satu lagi disebut idgham bila ghunnah. Dalam sesetengah buku dia panggil idgham. Dalam setengah buku dia panggil idgham ma'al ghunnah, ataupun kadang-kadang dia sebut dengan kata lain idgham, atau disebut idgham bi ghunnah. Ada 2 nama, idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah. Satu lagi dia sebut kadang-kadang idgham, biasalah idgham bila ghunnah. Apa maksudnya ni? InsyaAllah kita akan terangkan idgham bila ghunnah. Okey. Ini istilah di dalam ilmu tajwid. Okey, baiklah, kita akan terangkan satu-satu apakah yang dimaksudkan dengan idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah, dan apakah yang disebutkan dengan idgham bila ghunnah. Kita kena tahu makna, ataupun kita kena tahu apakah yang dimaksudkan makna ini. Idgham maksudnya memasukkan. Dia kata memasukkan huruf yang mati. Ma'al ataupun bi ni bermaksud dengan. Ghunnah maksudnya dengung. Memasukkan nun sakinah atau tanwin kepada salah satu huruf, dan huruf itu berbunyi dengung, dan masukkan itu masuk berserta dengan dengung. Okey, baiklah. Ini kita kena tahu. Okey. Secara ringkasnya saya buat, yakni apabila nun sakinah, kita tulis kat sini, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu huruf yang mana boleh, huruf idgham ada 6 daripada 6 ini dia bertemu huruf-huruf yang mana apabila dimasukkan dia berserta dengan dengung. Bertemu 4 huruf. Apa hurufnya? Yakni ya, waw, mim, nun. Apa hurufnya? Ya, waw, mim, nun. Ini huruf-hurufnya. Bila bertemu dengan 4 huruf ini, maka wajib dimasukkan dan berserta dengan dengung, ataupun idgham bi ghunnah, ataupun idgham ma'al ghunnah. Idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, idgham bila ghunnah ni apa pula? Sama juga. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu 2 huruf. Bertemu dua huruf. Apakah dia hurufnya?
Apakah dia hurufnya? Hurufnya adalah lam dan ra. Hurufnya adalah lam dan ra. Huruf lam dan ra. Lam dan ra. Dua huruf ni yakni kalau jumpa bila. Bila ni maksudnya apa? Bi dengan la, tidak. Memasukkan dengan tidak mendengungkan. Yakni bila masuk sahaja jangan dengung. Masuk sahaja jangan dengung. Okey. Clue yang ketiga. Idgham ini adalah pertemuan dua perkataan. Idgham ini adalah, ini nota ataupun clue dia. Idgham adalah pertemuan dua kalimah ataupun dua perkataan. Dua kalimah. Pertemuan dua kalimah. Ini makna maksud idgham. Dia mesti pertemuan dua kalimah. Dia tak boleh pertemuan satu kalimah. Dia mesti pertemuan dua kalimah. Okey, pertemuan dua kalimah. Okey, kita lihat kepada nota kita. Nampak idgham bila gunnah. Ataupun kita pergi pada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yakni bermaksud idgham dengan dengung, iaitu memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya serta didengungkan. Idgham bi gunnah berlaku pada ya, waw, mim dan nun. Manakala idgham bila gunnah memasukkan idgham tanpa dengung, iaitu memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Idgham bila gunnah berlaku pada lam dan ra. Okey, contoh. Saya buat satu contoh. Okey, kalau kita lihat dalam buku kita ni, contoh. Okey. Contohnya kalau kita lihat contoh idgham dan juga tanwin. Okey. Kita pergi kepada contoh-contoh idgham. Okey, kalau kita lihat di dalam skrin kita. Okey, macam mana, apa yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah dulu. Kita pergi kepada ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun, ataupun nun dan mim. Okey, apakah yang dimaksudkan? Memasukkan dengan dengung. Apakah maksud memasukkan dengan dengung? Biasa kita baca man yaqulu. Man yaqulu. Ataupun biasa kita baca hisaban yasira. Hisaban yasira. Tetapi pada hari ini kita akan kaedah tajwid, yakni apabila nun sakinah bertemu dengan ya, maka jangan bunyi nun. Jangan baca man yaqulu, salah. Man, walaupun dia dengung, maka kat sini jangan membunyikan nun. Apabila dikata masuk, maka tidak perlu pandang nun, pandang kepada ya dengan syarat dengung. Apa maksud dengung? Yakni satu bunyi yang keluar daripada hidung. Man yaqulu. Bila kita kata dengung, mesti dibaca dengan dua harakat. Man yaqulu. Man, dah tak bunyi nun dah. Man yaqulu. Ataupun hisaban yasira. Hisaban yasira. Kat sini tidak membunyikan tanwin. Hisaban yasira, tak boleh. Walaupun maknanya tidaklah berubah.
tetapi daripada segi bacaannya ia sudah menyalahi kaedah tajwid. Kat sini kena baca. Sama juga macam ni. Mawujida, mawujida. Jangan baca manwu ataupun terlalu cepat. Mawujida, maka salah. Sebab dia kata idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah, mesti kena masuk. Samalah juga bacaannya. Wa yatiman wa asira, wa yatiman wa asira. Nun pun sama. Faman nakatha, faman nakatha, dia masuk nun terus. Siddiqan, masuk nun. Qan nabiyya, mim pun sama. Wamam, jangan bunyi waman dah, tak mau. Wamam, masuk mim, jelas. Wamam ma'aka, wamam ma'aka ithman mubina, ithman mubina. Mesti dibaca dengan dengung dan memasukkan. Okey? Itu maksudnya. Baiklah. Kalau kita pergi kepada di sini, maknanya mesti dan tanwin dengung. Mesti dengung berapa harakat? Memasukkan dan dengung sebanyak 2 harakat. Memasukkan dan dengung 2 harakat. Itu yang mesti kita ingat. Memasukkan dan dengung 2 harakat. Mesti kena masuk dan dengung 2 harakat. Tetapi kalau nun sakinah atau tanwin bertemu 2 huruf lam dan ra, memasukkan juga tapi tidak dengung. Memasukkan tetapi tidak dengung. Memasukkan tetapi tidak dengung. Memasukkan tetapi tidak dengung. Contohnya bagaimana? Kita lihat kepada nota kita. Okey. Kalau kita lihat yang ni lam dan ra pula. Okey. Pada lam dan ra, dia tidak dengung. Contoh pada huruf ra. Mir rabbika, mir rabbika. Jangan baca mir rabbika, salah. Ataupun baca min rabbika, salah. Dia mesti masuk ra dengan keadaan tekan sahaja tanpa dengung. Mir rabbika ghafurar rahima, ghafurar rahima. Pada lam pula min ladunka, min ladunka. Ma lallubada, ma lallubada. Kadang-kadang lam ini biasa orang dengung. Min ladunka, salah. Ma lallubada, salah. Dia mesti dibaca dengan keadaan tekan sahaja tanpa dengung. Min ladunka ma lallubada. Itu pada lam dan ra. Dia masukkan juga. Dia tak boleh baca min. Dia tak boleh baca membunyikan nun. Sebab istilah idgham memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Maknanya kita tak boleh dah baca nun. Baca dengan bacaan huruf selepasnya. Dengan bacaan huruf selepasnya. Okey. Ini kaedah bacaan idgham. Dan kaedah bacaan idgham. Sekarang kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan idgham kamil dan apakah yang dimaksudkan dengan idgham naqis. Okey, baiklah. Di sini kita lihat. Kat sini ada beberapa soalan tentang idgham. Kalau tak ada, kita teruskan kepada pelajaran kita. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham kamil dan apakah yang dimaksudkan dengan idgham naqis.
Kalau kita lihat di dalam nota kita, okey, kita lihat kat sini, kadar idgham nun sakinah atau tanwin terbahagi kepada dua, iaitu kamil dan naqis. Idgham kamil bermaksud idgham yang sempurna, iaitu menghilangkan zat dan sifat keseluruhan huruf yang diidghamkan. Idgham kamil berlaku pada nun, mim, lam dan juga ra. Apa dia ustaz maksudnya? Yakni kita akan terangkan. Baiklah. Kalau kita lihat idgham kamil, kita buat lagi satu nota. Apakah yang dimaksudkan? Kita buat satu nota. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham kamil dan naqis? Apakah itu? Persoalan yang timbul, apakah itu idgham kamil dan naqis? Apakah yang dimaksudkan dengan idgham kamil dan idgham naqis? Okey, baiklah. Di sini ada beberapa keadaan yang perlu kita tahu. Idgham kamil bermaksud memasukkan dengan sempurna. Memasukkan dengan sempurna. Dengan erti kata lain, secara ringkasnya saya terangkan, yakni tidak ada langsung, yakni tidak ada langsung bunyi nun ataupun masuk terus kepada huruf yang selepasnya dengan jelas. Masuk dengan sempurna, dia kata menghilangkan terus zat dan sifat yang ada pada huruf yang mati tadi. Dia kata kat sini, ke dalam buku dia kata apa? Yakni menghilangkan zat atau sifat keseluruhan huruf yang diidghamkan, huruf yang mati. Dia kata menghilangkan keseluruhan zat dan sifat huruf yang diidghamkan. Apakah huruf yang diidghamkan? Yakni menghilangkan keseluruhan sifat nun sakinah ataupun tanwin. Bermaksud menghilangkan sifat dan zat huruf nun sakinah dan juga tanwin. Menghilangkan zat dan sifat nun sakinah dan tanwin. Yakni maksudnya huruf yang diidghamkan lah. Maksudnya huruf yang diidghamkan. Ini maksud idgham naqis. Ini maksudnya idgham naqis. Idgham kamil. Ini maksud idgham kamil. Bermaksud masuk dengan sempurna, menghilangkan zat dan sifat nun sakinah dan juga tanwin. Contoh, yakni kita masuk dengan tak ada bunyi nun langsung. Contohnya, okey, hurufnya adalah ada 4 huruf. Yakni hurufnya ada 4, bermaksud mim, nun, lam dan ra. Mim, nun, lam dan juga ra. Ini 4 huruf yang perlu kita ketahui. 4 huruf di dalam idgham kamil ini. Dalam idgham kamil, yakni ada 4 huruf. Waw, mim, nun, lam dan ra. Mim, nun, lam dan ra. Okey. Baiklah, kita nak tahu bagaimanakah keadaan ini berlaku. Kita lihat kepada cara bacaan idgham tadi. Kita lihat mim, nun, lam, ra. Kita pergi kepada 4 ini. Okey, kita tengok mir terus masuk kepada huruf ra. Mir rabbik. Mir rabbik, seolah-olah dia tidak pandang langsung huruf nun ini. Mir rabbik.
berbanding dengan waw dan ya. Sebelum kita masuk waw, dia ada bunyi, satu bunyi di antara waw dan nun. Miwa, baru bunyi waw, huruf waw. Contoh, mau, baru bunyi wu. Sebelum tu ada bunyi mau, ada bunyi di antara nun dan waw. Dia panggil masuk yang tidak sempurna. Contoh, wayati mawa, baru bunyi wa. Dia tak boleh wayati mawa, tak boleh. Wayati mawa. Dia ada satu bunyi tu di antara tanwin dengan waw, yang mana bunyi itu tidak sempurna masuknya, berbanding dengan nun, mim, lam dan ra. Kat sini dia tidak mengira dengung ataupun tidak, dikira masuk sempurna ke tidak masuk sempurna, itu saja. Contoh, mir rabbik, ada tak bunyi nun? Langsung tak ada. Contoh, ghafurur rahima, dia terus masuk. Biasanya ketara pada huruf nun sakinah lah. Contoh, mil ladunka, dia tak ada bunyi mil, tak mau. Mil, masuk terus lam, seolah-olah kita akan baca lam terus, tidak memandang huruf nun. Contoh, waman ma'aka, dia tak ada waman, tak mau. Wamam, masuk terus mim, seolah-olah nun tadi tidak dipandang langsung. Tetapi ada dalam penulisan, tidak dibaca, tidak didengari. Tapi kalau kita pejam mata, kita bunyikan mawujida, kita tahu ada nun kat situ. Tapi kalau kita baca milladunka, kita tak nampaklah nun tu kat mana, sebab dia baca milladun terus masuk lam. Ini disebut dengan nama kamil, memasukkan dengan sempurna, langsung tak nampak huruf yang diidghamkan itu. Langsung tak nampak huruf yang diidghamkan itu. Kita lihat pada nota kita kat sini, yakni masuk dengan sempurna, menghilangkan zat dan sifat nun sakinah atau tanwin tadi, hilanglah. Tidak masuk, maksudnya masuk secara sempurna. Okey, contoh, ataupun bila kita sebut pada idgham naqis, bermaksud memasukkan, sama juga, tetapi dengan tidak sempurna. Masukkan tapi dengan tidak sempurna. Dia kata apa dalam nota kita? Dia kata idgham kamil, memasukkan dengan tidak sempurna. Tapi idgham naqis, dia sebut kat sini, yakni memasukkan idgham dengan tidak sempurna, yakni menghilangkan zat huruf yang diidghamkan, dia hilangkan, tetapi ada sifatnya masih kekal, yakni gunnah. Sifatnya masih kekal, yakni gunnah. Idgham naqis berlaku pada ya dan waw. Itu maksudnya masih lagi ada bunyi unsur-unsur tu, masih ada, tapi memang tak bunyi nun lah, tapi ada bunyi unsur tu, unsur sifat nun, yakni gunnah. Nun kan dia berdengung, sifat dia adalah gunnah, maknanya ya dan waw, memasukkan dengan tidak sempurna, yakni maksudnya yakni masih ada sifatnya. Ya. Ya. Boleh juga disebut, tapi lebih sebut idgham bila gunnah kamil. Di belakangnya nanti kita akan ajar macam mana. Masih ada sifatnya, iaitu dengung. Okey. Hurufnya ada dua, ya dan waw. Ya dan waw. Ini sifat yang pada ya, tetapi dia dalam keadaan naqis, dalam keadaan naqis. Okey, kita ambil contoh. Okey, baiklah.
sebagai contohnya. Okey, kita ambil satu ayat di dalam ayat yang dua ni lah. Okey, contoh yang pertama, mir rabbik. Okey, mir rabbik. Kita tulis kat sini, mir rabbik. Okey, di sini yang pertama sekali, dia hanya membunyikan huruf ra sahaja. Membunyikan huruf ra, yakni mir rabbik. Bermaksud di sini dia sudah menjadi idgham. Dengung tak? Tidak dengung. Kalau tidak dengung, dia bermaksud apa? Idgham bila gunnah. Kita tulis dulu, idgham bila gunnah. Okey, dia sempurna tak masuk dia? Sempurna. Maksudnya bila sempurna, idgham bila gunnah kamil. Maksud dengan sempurna. Biasa tak adalah orang sebut idgham bila gunnah kamil ni. Bila orang tanya kamil ke naqis, baru dia sebut kamil ataupun naqis. Cuma saya nak ajar kat sini lah. Maksudnya kalau kita cakap kat sini idgham bila gunnah, dia bermaksud kamil, masuk dengan sempurna, tidak membunyikan huruf nun. Tidak membunyikan langsung huruf nun. Contoh kita apa? Pergi contoh yang kedua. Okey, sama juga. Min ladunka. Kat sini dengung ke tidak dengung? Kat sini tidak dengung, tetapi dia masuk secara sempurna. Idgham bila gunnah kamil. Idgham bila gunnah kamil. Contoh, kita pergi kepada ayat Al-Quran. Okey, kita ambil satu ayat Al-Quran. Kita pergi kepada surah Al-Baqarah. Okey, nampak ya? Tengok anak panah. Minas thamarati rizqan lakum. Minas thamarati rizqan lakum. Tanwin bertemu dengan lam. Apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham bila gunnah, yakni dia bertemu dengan lam, tetapi masuk secara sempurna. Dengung tak? Tidak dengung. Jangan baca minas thamarati rizqan lakum. Salah. Mesti baca dengan masuk sahaja. Minas thamarati rizqan lakum. Ya, itu yang pertama. Fala taj'alu lillahi dadau. Kat sini hukumnya adalah idgham apa? Tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Dibaca dengan dua harakat, dan bacaan ini tidak sempurna, memasukkan dia dengan tidak sempurna. Ada unsur tak bunyi tanwin lagi. Dadau. Sebab itu kena dengung lama. Dadau. Bermaksud idgham bi gunnah naqis. Idgham ma'al gunnah ataupun bi gunnah naqis. Contoh kita pula tengok kat bawah ni. Wa in kuntum fi raibim. Tanwin bertemu mim. Bim. Dengung ke tidak? Dengung. Yakni hukumnya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah.
masuk secara sempurna, bunyi mim terus, raibim, masuk dah mim, maka kat sini dibaca dengan idgham ma'al ghunnah kamil. Fa'tu bi suratim, tim, kat sini dibaca dengan bacaan mim juga, bisuratim mim. Lagi sekali, dua-dua ini adalah hukum idgham. Tanwin bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah kamil. Nun sakinah bertemu dengan mim, juga idgham ma'al ghunnah kamil. Maksudnya dua-dua kena dengung. Fa'tu bi suratim mim mithlih, yang mesti kena dengung, jangan cepat. Okey, itu maksudnya. Maksudnya kita kena dengung. Okey, kat sini ada apa-apa soalan? Sama juga macam ni lah. Was-samaa'a bina'aw ni kena dengung. Kena dengung. Itulah yang kita maksudkan. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham bila ghunnah kamil? Atau contoh kita ambil huruf yang berdengung. Contohnya, kalau kita lihat huruf yang berdengung, dalam buku kita ni, contohnya mawujida, contohnya mawujida, dia bunyi mim nun sama, tapi ada waw jim dal, wujida. Kat sini dia dengung, tetapi dengung dengan keadaan tidak sempurna. Contoh idgham ma'al ghunnah naqis, tidak sempurna. Idgham ma'al ghunnah naqis, yakni tidak sempurna. Ini kaedah ataupun contoh-contoh sajalah. Ini contoh-contoh sahaja. Okey, itu yang tadi saya dah terangkan dah. Okey, di dalam Al-Quran ini satu informasi. Dalam Al-Quran, idgham ini akan dilihat tanwinnya tidak selari dan nun sakinahnya tidak ada tanda mati. Dalam Al-Quran cetakan kita lah, cetakan Rasam Uthmani. Sebab itu kalau boleh beli Al-Quran yang cetakannya Malaysia atau cetakannya Arab Saudi. Jangan beli cetakan Indonesia, sebab cetakan Indonesia izhar dan idghamnya semua ada tanda mati. Memang asalnya nun sakinah, memang asalnya begitu, nunnya memang ada tanda mati. Cuma para ulama telah membuangnya supaya kita lebih fokus dan kita lebih memberi tumpuan. Okey, nun tak ada, automatik jaga-jaga, mungkin ia dengung. Begitu. Dalam Al-Quran idgham ini nun sakinah pada hukum idgham dibuang ataupun dihilangkan simbol mati atau sukun. Biasanya nun sakinah tadi, kalau kita biasa ada nun yang mati, contoh saya buat color hitam. Okey, kalau nun sakinah, biasa nun sakinah dia ada tanda mati. Ini nun sakinah yang asal. Ini nun sakinah yang asal, dia ada tanda mati. Bila ada hukum idgham, maka dia dibuang nun tadi. Nun tadi dibuang. Bermaksud dia adalah hukum idgham, bukan izhar. Izhar mudah, senang saja. Kalau ada nun tu tanda mati, bermaksud kena jelas lah. Tetapi dalam Al-Quran cetakan Indonesia, memang semua ada tanda mati. Jadi kalau nak baca Al-Quran Indonesia, mesti kena expert tajwid.
Kalau walaupun Indonesia dia punya cetakan cantik, warna-warni, bahas apa dia punya istilah Al-Quran ni, Al-Quran mumtaz lah, jayyid lah, apa jenis dah. Tapi hati-hati, sebab kadang-kadang orang leka dia terbeli Al-Quran Indonesia, tapi dia bila baca dia keliru. Ini izhar ke idgham. Bila Al-Quran yang cetakan kita Al-Hidayah ke apa ke, yang penting kita dapat tahu. Ini contoh. Dia akan dibuang nunnya. Dan tanwin juga pada istilah idgham, tanwin tu akan tidak selari. Tidak selari. Maksudnya tanwin pada hukum idgham tidak selari. Ini tanda dia lah. Maksudnya tidak akan sama. Biasanya kalau tanwin dia je macam ni, sama je. Ini asal tanwin, ini asal. Kalau kita baca muqaddam begini, tetapi dia akan jadi tidak selari, bersilang begini. Dia akan jadi tidak selari. Ini bermaksud adalah hukum automatik standby. Inilah hukum idgham, ataupun kena standby, sama ada dengung lah, biasanya dengung lah. Ini diguna pakai untuk idgham, ikhfa, iqlab. Maksudnya kena standby, biasanya dia akan dengung, kecuali idgham bila gunnah, dia tidak dengung lam dan ra. Yang lain semua ikhfa, maksudnya kena dengung. Tapi kalau kita beli Al-Quran Indonesia, sama saja. Sebab tu saya katakan nak baca Al-Quran cetakan Indonesia boleh, tetapi harus berhati-hati dan mesti kena mahir tajwid. Kalau tidak, dia akan keliru. Saya tak adalah contoh Al-Quran Indonesia ni. Contoh saya bagi cetakan Indonesia. Kalau kita lihat Al-Quran cetakan Indonesia, nampak saya bagi image contoh kejap. Surah Baqarah. Okey. Okey. Tengok perhatikan. Nampak Okey. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ini cetakan Indonesia. Siapa beli Al-Quran Indonesia dia akan jumpa begini. Hudal, tanwin bertemu lam, apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Tetapi ada tak tanwin ni bersilang? Tidak ada. Kita tengok Al-Quran cetakan Malaysia ataupun Arab Saudi. Saya pakai ni Saudi punya. Okey. Nampak Hudal lil muttaqin. Nampak tanwin dia bersilang, tidak selari, dan ada sabdu. Kat sini kita boleh tahulah, kat sini dia idgham. Kat sini dia idgham. Okey. Macam ni juga kita ambil ayat yang seterusnya. Okey. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nampak? Dia terus masuk kepada huruf ra. Nun tadi tidak ada tanda mati. Okey, kita pergi kepada Al-Quran cetakan Indonesia. Okey, kita pergi kepada nampak Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nun tadi, kalau kita tak pandai baca tajwid ataupun tak expert, ulaika ala hudan mir rabb, hudan min rabb. Sebab nun ustaz ada tanda mati, jelaslah. Dia jadi gitu. Dia jadi mengelirukan.
Siapa yang tak pandai tajwid, saya sarankan jangan baca Al-Quran Indonesia. Bukan Al-Quran ni salah, tidak, tetapi dia pakai resam imla'i, dia tulisan imla'i, masih lagi tulisan yang asal. Tidaklah ada perubahan. Kita sekarang ada perubahan untuk memudahkan orang mengingat. Walaupun dia tak tahu istilah, tapi dia tahu kalau nun ni kosong, automatik ada hukum lain selain daripada izhar. Itu saja. Faham siapa yang expert tajwid, hebat tu, saya boleh tahu, okey, it's okay, tak ada masalah, boleh pakai. Bacaannya sama saja, cuma di segi penulisan agak sedikit memerahkan otak kita untuk berfikir. Itu saja. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada tak ada, insya-Allah sampai di sini dulu. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la